saya rasa dekat Malaysia ni kita masih lagi lah belum dapat macam satu keadaan yang mana secara fizikal kan orang-orang bukan Islam mengasari ataupun menentang kita kan. Sekadar kata-kata kan dalam Facebook ke, dalam WhatsApp ke kan dan sebagainya, kata-kata yang mungkin menghina di Islam mungkin juga menghina Nabi SAW dan kadang mereka tu sebenarnya tak faham Islam. Mesej Islam tak sampai kepada mereka. Kita pun tak sampaikan Islam lagi kepada mereka. So kita contohi sikap Nabi. Kita maafkan mereka. Ya, tegas-tegas juga kita pertahankan Islam. Tapi kemaafan pun kita berikan juga. Sebab inilah contoh yang Nabi berikan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hidup di sebuah negara yang harmoni dengan masyarakat majmuk. Sebenarnya merupakan satu perkara yang patut kita syukuri dan sebenarnya juga merupakan ujian Allah kepada kita sebagai seorang Muslim dan juga sebenarnya sebagai seorang non-Muslim. Dalam konteks sebagai seorang Muslim, Allah perintahkan kita untuk kita saling berinteraksi antara satu sama lain. Apabila Allah menciptakan kita berbeza ataupun berbilang dari segi agama, dari segi etnik dan sebagainya. Satu ayat panduan yang bagus untuk kita pegang sebagai seorang da'i, yang mana Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, surah yang ke-49 ayat yang ke-13, yang bermaksud, wahai sekalian manusia, aku ciptakan kamu lelaki dan perempuan dan aku jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Daripada ayat tu kita memahami bahawa bila Allah menciptakan manusia, Allah ciptakan kita manusia ni berbilang ataupun pelbagai etnik dan budaya dan juga bangsa. Dan apabila Allah ciptakan kita ini pelbagai dari segi bangsa, etnik, agama dan sebagainya, ada perkara yang Allah perintahkan kepada kita, iaitu kita perlu lita'arafu, saling kenal mengenal. Seboleh-bolehnya sehinggalah ke tahap kita dapat juga ta'arufkan agama kita kepada mereka. Di samping kita ta'aruf juga agama mereka, kita tahu serba ringkas, serba asas tentang agama Kristian, Hindu, Buddha dan sebagainya. Kita juga kalau boleh kita cari peluang untuk kita ta'arufkan juga agama Islam kepada mereka, insyaAllah. Dan impian kita, dream kita, hasrat kita kalau boleh kita nak Islam ni adalah satu agama yang dianuti oleh pelbagai kaum di Malaysia. Islam bukan setakat dianuti oleh orang Melayu, tetapi Islam juga adalah agama untuk orang Cina, untuk orang India, untuk orang Kadazan, Iban dan sebagainya. Dan menjadi tugas kita sebagai seorang Muslim untuk kita menyampaikan mesej Islam kepada semua orang yang berada di sekeliling kita, terutamanya mereka yang masih belum dalam agama Islam. Maka sebagai seorang Muslim, untuk kita buktikan kesyukuran kita sebagai seorang Islam, ayo kita kongsikan Islam ini kepada mereka yang masih belum dapat nikmat Islam. Disebabkan dakwah yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW, alhamdulillah hari ini kita mendapat nikmat Islam. Kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Yang mana baginda sebenarnya meneruskan tugas para Rasul dan Nabi yang Allah utuskan zaman berzaman. Sejak Nabi Adam AS, dituruti dengan Nabi-Nabi yang lain. Sebagai contoh Nabi Nuh berdakwah siang dan malam kepada kaum dia selama 950 tahun. Nabi Nuh itu diutuskan kepada kaum dia 1000 tahun kurang 50. Allah sebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Ankabut surah 29 ayat yang ke-14. Begitu lama tempoh Nabi Nuh itu berdakwah kepada kaum dia. Dan Nabi Nuh berdakwah siang dan malam. Allah berfirman dalam surah Nuh surah 71 ayat 5, siang dan malam aku berdakwah, aku mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim berdepan dengan ahli keluarga ataupun dengan ayah dia yang mencipta berhala. Nabi Ibrahim juga berdakwah kepada ayah dia. Nabi Yusuf berdakwah dalam penjara. Nabi Yusuf sebelum menjadi orang besar di Mesir adalah pernah mendapat ujian masuk dalam penjara, dimasukkan dalam penjara, dan dalam penjara pun Nabi Yusuf berdakwah, sampaikan Islam kepada penghuni-penghuni penjara. Hinggalah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir. Baginda meneruskan tugas para rasul terdahulu. Baginda bukan setakat menyampaikan Islam kepada orang Arab, tetapi disebabkan adanya ayat Al-Quran, wahyu Allah SWT yang memerintahkan baginda untuk sampaikan Islam itu bukan setakat kepada orang Arab, tetapi kepada seluruh manusia. Berbeza dengan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang lain. Rasul-Rasul, Nabi-Nabi yang lain, Allah utuskan mereka untuk kaum tertentu sahaja dan masa tertentu sahaja. Tetapi Rasulullah SAW diutuskan untuk seluruh manusia. Sebagaimana dalam surah Sabah, surah 34 ayat 28, dan kami tidak utuskan kamu Muhammad, melainkan untuk menjadi pembawa berita gembira dan pemberi peringatan kepada seluruh manusia. Kafatan linnas. Maka Nabi Muhammad Rasulullah SAW berdakwah menyampaikan Islam kepada masyarakat yang berada di sekeliling baginda,
bukan setakat orang Arab tetapi juga orang-orang ajam, orang yang tidak Arab, dan baginda mengajak mereka semua kepada Islam, sama ada baginda sebagai seorang rasul, baginda sebagai seorang pemerintah negara, sebagai seorang ahli keluarga, sebagai seorang ketua keluarga dan sebagainya. Baginda sebarkan Islam kepada semua manusia. Dengan bagaimana Rasulullah SAW berinteraksi dengan masyarakat majmuk di sekeliling baginda, terutamanya mereka yang bukan Islam. Dalam misi kita untuk kita sampaikan Islam kepada orang bukan Islam, kepada mereka yang non-Muslim, kita akan lihat bagaimana cara Nabi SAW berinteraksi dengan non-Muslim di sekeliling baginda, sama ada non-Muslim itu adalah non-Muslim yang baik dengan baginda maupun non-Muslim yang menentang baginda, yang memerangi baginda, yang berhasrat untuk menghancurkan agama Islam. Kita akan lihat bagaimana Nabi berinteraksi dengan mereka, dan kita tahu, kita faham sebenarnya bila Nabi berinteraksi dengan mereka, Nabi berdakwah kepada mereka. Nabi menyampaikan Islam kepada mereka bersandarkan kepada Al-Quran, ayat-ayat ataupun wahyu-wahyu yang Allah turunkan kepada baginda, dan Nabi tunjukkan kepada kita melalui perbuatan baginda, perkataan baginda, dan juga pengiktirafan baginda apabila baginda berinteraksi dengan non-Muslim, insyaAllah. Yang pertama sekali, saya ingin berkongsikan beberapa ayat daripada Al-Quran yang berkaitan dengan interaksi ataupun hubungan kita dengan non-Muslim. Disebabkan Nabi SAW bila baginda berinteraksi dengan non-Muslim, asas baginda ialah Al-Quran sendiri. Maka bagus juga untuk permulaan ini kita tengok ayat-ayat dalam Al-Quran yang mudah-mudahan memberikan motivasi dan juga panduan kepada kita untuk kita berinteraksi dengan lebih baik kepada orang-orang bukan Islam, terutamanya mereka yang berbuat kebaikan dengan kita, yang tidak menentang Islam. Ayat pertama yang saya ingin kongsikan dalam surah 60, surah Al-Mumtahanah, ayat yang ke-8, yang bermaksud Allah tidak melarang kamu apabila kamu bersama dengan orang-orang yang tidak memerangi kamu secara fizikal, qital, dan tidak menghalau kamu dari tanah air kamu untuk kamu berbuat kebaikan dengan mereka. Tabarruhum, dan berlaku adil dengan mereka. Wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat keadilan, yang berbuat baik dan juga berlaku adil. Terutama daripada sirah, daripada cita-cita Nabi, tingkah laku Nabi berbuat kebaikan yang sangat luar biasa kepada non-Muslim bila berhubung. Disebutkan dalam hadis ni, apabila berhubung dengan penganut agama lain seperti golongan Majusi, Nabi SAW mengatakan, layanilah mereka seperti mana kamu melayani ahli kitab. Ahli kitab ni yang kita tahu pada zaman Nabi adanya orang-orang pengikut Nabi Musa, Nabi Isa, yang masa itu mungkin masih lagi mengamalkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Isa, sembah Allah Tuhan yang satu. Tetapi mereka masa itu tidak menurut ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang mana apabila kita melihat kepada hadis ini, bila Nabi SAW menyebut golongan Majusi, Majusi ni kita tahu satu agama yang menjadikan api sebagai objek sembahan, salah satu agama yang menjadikan objek alam sebagai sembahan. Sebagaimana pada waktu itu ada juga orang-orang kafir Quraisy yang menyembah patung-patung berhala dan sebagainya. Seolah-olahnya Nabi memerintahkan kita untuk kita berbuat juga kebaikan kepada mereka yang bukan Islam, kepada mereka yang juga agama-agama lain selain daripada ahli kitab. So contohnya kalau dekat Malaysia ni kita ada orang agama Buddha, agama Hindu, agama Kristian dan sebagainya. Apa saja agama mereka selain berislam, kita kena berbuat kebaikan dengan mereka. Kita kena layan mereka dengan cara yang terbaik selagi mana mereka itu tidak menentang Islam. Selagi mana mereka itu berbuat kebaikan kepada orang Islam, InsyaAllah. Dalil yang ketiga, Allah sebut dalam surah yang ke-6, surah 6, surah Al-An'am, ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Yang bermaksud, janganlah kamu mencaci ataupun memaki Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Kerana takut nanti kelak mereka pula akan caci ataupun maki sembahan ataupun mencaci Allah dalam keadaan mereka tidak mempunyai pengetahuan. So ayat ini pun sebenarnya mengajarkan kepada kita sebagai seorang Muslim, apatah lagi sebagai seorang da'i, sebagai seorang pendakwah, jangan kita sekali-kali merendahkan kepercayaan ataupun sembahan yang diamalkan oleh mereka yang bukan Islam. Sebab itu adalah satu tegahan yang Allah perintahkan kepada kita dalam Al-Quran. Janganlah kita memaki ataupun menghina. Walaupun kita tahu itu ada satu kesalahan yang sangat-sangat besar di sisi Allah SWT. Satu dosa yang Allah tidak ampunkan, syirik. Tetapi sebagai seorang manusia, hubungan kita dengan sesama manusia, Allah perintahkan kita untuk tidak merendah-rendahkan ataupun menghina sembahan yang disembah oleh mereka yang tidak Islam.
selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun satu perkara yang harus kita contohi, yang juga diamalkan oleh Nabi SAW sebagai pemimpin masyarakat majmuk. Dan bila baginda memimpin masyarakat di Madinah, baginda sangat menjaga hubungan dari aspek agama, kan, hubungan antara agama di kalangan mereka yang hidup di Madinah pada waktu itu, kan, di antara orang Islam dan juga di antara orang Yahudi, Kristian, Nasrani dan sebagainya, ya, insya-Allah. Dan yang keempat, surah 76 surah Al-Insan ayat yang ke-8, Allah berfirman yang bermaksud dan mereka memberikan makanan yang mereka sukai kepada miskinan, orang-orang miskin, wa yatiman, dan anak-anak yatim, dan wa asira, dan tawanan-tawanan perang. Kan, ini pun satu ayat yang sebenarnya memotivasikan kita bila kita nak buat dakwah, kan, sampaikan Islam. Memberi makan ni pun sebenarnya salah satu cara untuk kita berdakwah. Dan insya-Allah dapat pahala. Kan, kita insya-Allah, kalau ini adalah satu perkara yang sangat Allah suka, kan, bila kita buat. Lagi-lagi kita memberikan makanan yang baik, kepada mereka yang tidak Islam. Ayat tersebut kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan perang. Pada zaman Nabi SAW memerintah di Madinah, masa itu banyak tawanan perang. Ada tawanan perang masa perang Badar, perang Uhud dan sebagainya. Terutamanya perang Badar, kan, kita ada tawanan-tawanan perang yang mana kepada tawanan perang ni orang Islam diperintahkan untuk berbuat kebaikan kepada mereka, termasuk memberi makan. So bermaksud kita sangat-sangat digalakkan untuk memberi makan juga kepada non-Muslim sebagai satu cara untuk kita berbuat kebaikan kepada non-Muslim, ya. Saya teruskan dengan panduan-panduan daripada Al-Quran berkaitan dengan interaksi kita dengan non-Muslim yang tidak memusuhi Islam, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan-perkataan yang bermaksud kasih sayang ataupun yang bermaksud persahabatan apabila kita berinteraksi dengan non-Muslim, terutamanya mereka yang tidak memusuhi Islam, yang baik dengan orang Islam. Contohnya dalam surah Al-Qasas, surah yang ke-28 ayat 56, Allah berfirman yang bermaksud sesungguhnya kamu Muhammad tidak dapat berikan hidayah kepada orang yang kamu sangat-sangat kasihi, iaitu Abu Talib. Ayat ini sebenarnya turun apabila Nabi SAW nak sangat Abu Talib tu masuk Islam. Masa Abu Talib sakit, kan, hampir-hampir meninggal dunia. Tapi Allah turun ayat, kamu Muhammad tidak dapat berikan hidayah kepada orang yang kamu sangat-sangat kasihi. Allah menggunakan perkataan hub, ahbabta, orang yang sangat kamu kasihi, iaitu Abu Talib. So menunjukkan bahawa sebenarnya tak ada masalah. Kalau orang tu bukan Islam, kan, tapi dia tidak menentang Islam, kita boleh berkasih sayang dengan mereka. Kita boleh mengadakan hubungan persahabatan yang baik dengan mereka. Allah juga menggunakan perkataan mawaddah yang menunjukkan hubungan antara Islam dengan orang bukan Islam. Contohnya dalam surah Al-Ma'idah, surah 5 ayat 82, yang bermaksud, dan pasti kamu akan dapati bahawa orang-orang yang hampir ataupun yang dekat persahabatannya dengan orang-orang beriman ialah mereka yang memanggil diri mereka Nasara ataupun Nasrani. Yang kita faham sekarang ni orang Kristian, kan. So kalau kita keliling kita ni ada orang-orang Kristian yang baik, tak musuh Islam, ni tidak menentang Islam, kita sebenarnya tak ada masalah, kita boleh berkasih sayang dengan mereka walaupun mereka itu tidak Islam. Dan Allah juga menggunakan perkataan ataupun saudara dalam beberapa ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan kaum-kaum seperti kaum Nabi Lut, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Syuaib. Allah menggunakan perkataan ataupun yang bermaksud saudara dengan kepada mereka, walaupun orang-orang ataupun kaum-kaum Nabi Lut, Nabi Saleh, Nabi Syuaib itu dia menolak dakwah para rasul tersebut, menolak dakwah mereka, tetapi Allah menggunakan perkataan menunjukkan bahawa sebenarnya kita boleh terus mengadakan hubungan yang baik dengan orang-orang bukan Islam. Dalam ayat Al-Quran yang Allah sangat memerintahkan kita untuk kita menjaga hubungan sesama ahli keluarga. Terutamanya mungkin di keliling kita ataupun bersama dengan kita ni ada kawan-kawan kita yang mu'alaf, kan, dia masuk Islam, kan, dia sudah dalam Islam tetapi ahli keluarga dia masih ada belum Islam. Mungkin mak ayah dia, mungkin adik-beradik dia, mungkin kaum kerabat dia, kan, dan sebagainya. Kan? Dan apa Allah perintahkan kepada kita dalam keadaan macam ni, kita perlulah pelihara silaturahim. Pelihara silaturahim sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 1. Dan Allah sebut juga dalam surah yang ke-7, surah Al-A'raf ayat 23, yang mana Allah berfirman, dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu supaya jangan sembah selain daripada Allah Subhanahu Taala, selain daripada Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Kan, menunjukkan bahawa dalam ayat ni ada dua perkara yang Allah perintahkan kepada kita. Yang pertama, jangan syirik, sembah Allah, kan, jangan ada Tuhan selain Allah. Dan yang kedua, berbuat baik kepada ibu bapa kamu dengan sebaik-baiknya. Maknanya menunjukkan walaupun mungkin mak ayah kita masih belum Islam, kita faham daripada ayat ini, kita kena teruskan hubungan baik dengan mak ayah kita. Kita buat baik dengan mak ayah kita.
So menunjukkan bahawa dalam konteks hubungan kekeluargaan ni, walaupun ahli keluarga kita itu tidak Islam, kita sangat-sangat perlu untuk menjaga hubungan silaturahim, hubungan kekeluargaan dengan mereka, ya, insya-Allah. Dan itu juga sebenarnya salah satu usaha kita untuk berdakwah kepada mereka sebagaimana yang diajarkan oleh Quran dan juga oleh Nabi SAW sebagai pemimpin masyarakat majmuk. InsyaAllah saya akan kongsikan beberapa contoh daripada sirah yang menunjukkan bahawa Nabi SAW sebagai pemimpin umat Islam dan sebagai pemimpin Madinah, sebagai pemimpin negara Islam di Madinah, baginda juga memberikan kepercayaan kepada orang-orang bukan Islam yang tidak menentang Islam, yang boleh dipercayai. Dalam Al-Quran pun ada ayat dalam surah Al-Imran ayat 75 yang memberikan panduan kepada kita, dalam kalangan orang bukan Islam ada orang yang kita boleh berikan kepercayaan. Tak semua orang bukan Islam itu kita tidak boleh percaya. Maksudnya di kalangan orang bukan Islam itu ada orang yang kita boleh berikan kepercayaan, ada orang yang tidak boleh kita berikan kepercayaan. So kalau orang itu adalah seorang yang amanah, walaupun dia tidak Islam, kita boleh berikan kepercayaan kepada mereka, ya. Bagaimana dalam surah Al-Imran ayat 75 ni, ya. Dan kita tengok daripada sirah Nabi SAW. Yang pertama, kisah apabila Nabi SAW dan Abu Bakar berhijrah ke Madinah. Dan apabila berhijrah ke Madinah, baginda menggunakan ataupun meminta bantuan seorang penunjuk jalan yang merupakan seorang bukan Islam, seorang musyrik, iaitu Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid ni seorang musyrik, seorang yang tidak Islam. Rasulullah minta bantuan dia untuk tunjuk jalan daripada Mekah nak berhijrah ke Madinah. Nak ke Madinah itu masa peristiwa hijrah, Rasulullah menggunakan khidmat Abdullah bin Uraikid yang tidak Islam untuk menjadi penunjuk jalan. Rasulullah percaya kepada Abdullah bin Uraikid, ya. Yang kedua, Rasulullah mempercayai seorang raja di Habsyah, yang sekarang ni negara Ethiopia, yang beragama Kristian, yang beragama Nasrani, iaitu Raja Najasyi. Yang mana Raja Najasyi ini memberikan perlindungan kepada orang-orang Islam yang berhijrah ke Habsyah. Raja Najasyi yang beragama Kristian, yang beragama Nasrani, walaupun tidak Islam, Nabi memberikan kepercayaan kepada raja tersebut. Itu satu lagi kisah daripada sirah yang mana Nabi SAW mempercayai bukan Islam. Abu Talib dan Mut'im bin Adi. Okay, Abu Talib ni saya rasa semua dah tahu, kisah Abu Talib ni pakcik baginda yang sangat-sangat menjaga baginda, melindungi baginda. Dan apabila Abu Talib meninggal dunia pada tahun ke-10 kenabian, masa tu Nabi dah hilang perlindungan dah. Masa tu ramai orang bukan Islam, orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab nak ambil peluang untuk menyerang Nabi SAW, termasuk secara fizikal, kan, bila Abu Talib dah tak ada. Nabi pergi Taif. Nabi pergi Taif, hijrah ke Taif, Nabi dihalau daripada Taif. Dihalau daripada Taif. Malah kita tahu daripada hadis sangat-sangat hebat kecederaan Nabi, bila dihalau daripada Taif. Nabi kembali ke Makkah. Masa Nabi nak kembali ke Makkah tu, semua orang-orang kafir Quraisy tunggu je Nabi, kan, nak mengasari Nabi, nak menyerang Nabi, kan. Tetapi datang seorang non-Muslim, seorang pemimpin kabilah, nama dia Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ni dia declare, dia kata dia menjadi pelindung kepada Nabi SAW. Bila Mut'im bin Adi ni dia declare je dia sebagai pelindung, orang lain dah tak boleh dah apa-apakan Nabi. Sebab kalau ikut budaya masa tu, adat masa tu, kalau ada satu kabilah dia menaungi seseorang, orang kabilah-kabilah lain tak boleh menyerang ataupun mengasari orang yang dilindungi. So hebatnya Mut'im bin Adi ni, kan, dia punya jasa dia besar kepada Nabi SAW, walaupun Mut'im bin Adi pada waktu itu tidak Islam, bukan Islam. Seorang lagi adalah Al-Haris bin Kildah, seorang doktor yang bukan Islam yang merawat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni kita tahu seorang sahabat Nabi, yang sahabat kanan Nabi SAW. Salah seorang yang juga yang dijamin syurga, banyak jasa dia kepada Islam. Rasulullah memberikan kepercayaan kepada doktor yang bukan Islam, Al-Haris, yang pada waktu itu pada waktu Haji Wida, pada tahun-tahun selepas Fathul Mekah. So itu antara contoh-contoh daripada sirah yang mana Rasulullah SAW memberikan kepercayaan kepada orang bukan Islam. Seterusnya, yang mana Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin, baginda juga memberikan layanan yang baik kepada orang-orang bukan Islam di sekeliling baginda, sama ada waktu di Mekah dan juga di Madinah. Contohnya, pada waktu baginda menjadi pemerintah di Madinah, baginda mempunyai seorang pembantu yang merupakan seorang budak yang beragama Yahudi, yang budak Yahudi yang tidak Islam. Apabila budak itu sakit, baginda melawat budak tersebut. Ini Rasulullah ni, pemimpin Madinah. Kan, seolah-olah macam sekarang ni lah kita Perdana Menteri, kita ziarah kita punya orang suruhan kita, kan. So Nabi ziarah budak Yahudi tersebut yang tidak Islam, dan Nabi ajak budak tersebut masuk Islam. Masa ziarah tu Nabi ajak dia, nak tak masuk Islam? Tu budak tu tanya ke ayah dia, boleh tak? Apa pandangan ayah? Ayah dia kata, tak ada masalah, kita pulang kepada kamu, kan. Dan budak Yahudi tu pun masuk Islam, daripada kisah tu. Dan Nabi juga menziarahi pakcik baginda Abu Talib yang tidak Islam.
Kita tahu Abu Talib ni pelindung Nabi pada waktu baginda masih di Mekah. Abu Talib itu pada waktu Abu Talib sakit, Rasulullah SAW ziarah Abu Talib. Ziarah Abu Talib. Dan pada waktu itu juga sebenarnya Rasulullah ajak Abu Talib syahadah ataupun masuk Islam, tapi Allah tidak berikan hidayah kepada Abu Talib. So daripada sini pun sebenarnya menunjukkan kepada kita, kalau boleh bila kita buat usaha dakwah ni, kita hebatkan, kita ziarah kawan-kawan kita yang tidak Islam. Tetapi bila kita ziarah dan mu'alaf tu, kalau boleh kita nak ada sekali ahli keluarga dia yang tidak Islam. Kalau keluarga dia, mak ayah dia ke, adik-adik dia ke, kan, saudara-saudara dia, ataupun mungkin kawan-kawan dia yang tidak Islam, kita ziarah sekali. So pada masa kita ziarah mu'alaf, kita pun ziarah juga kaum kerabat dia ataupun kawan-kawan dia yang non-Muslim dengan objektif kita untuk kita sampaikan Islam. Sebab ziarah ni juga merupakan salah satu yang dibuat oleh Nabi SAW. Baik, bukan Muslim dibenarkan memasuki Masjid Nabawi. Ini juga sebenarnya satu perkara yang dilakukan oleh Nabi SAW suatu baginda menjadi pemimpin kepada masyarakat majmuk di Madinah. Yang mana pada satu ketika, pada tahun 10 Hijrah, baginda SAW pernah menerima kedatangan 60 orang Kristian ataupun orang Nasrani daripada Najran untuk menziarahi Masjid Nabawi. Baginda membenarkan mereka, orang-orang Kristian daripada Najran, untuk masuk ke dalam Masjid Nabawi. Dan mereka berdialog tentang agama Islam dan Kristian, dan Nabi juga sebenarnya membenarkan mereka untuk bersembahyang dalam agama dalam Masjid Nabawi dengan cara sembahyang mereka. Bila masuk waktu sembahyang mereka, Nabi benarkan mereka untuk sembahyang dalam Masjid Nabawi. Menunjukkan bagaimana toleransinya Nabi SAW bila berhubung ataupun berinteraksi dengan mereka yang tidak Islam, termasuk di kalangan mereka-mereka yang ahli kitab. Kalau dalam suasana negara kita ni, kita tak sesuai lah kalau kita nak benarkan mereka sembahyang dalam kita punya masjid. Tengok suasana, tengok keadaan. InsyaAllah. Okey, Nabi juga menerima kedatangan rombongan Bani Saqif daripada Taif yang mana mereka ni berkhemah dalam Masjid Nabawi. Mereka nak tengok macam mana cara orang-orang Islam beribadat. So Nabi juga benarkan mereka berada dalam masjid. Dan juga pada waktu baginda menjadi pemimpin di Madinah, baginda juga meletakkan tawanan-tawanan perang, tahanan-tahanan perang di dalam Masjid Nabawi. Mereka ni diikat di tiang-tiang masjid. Diikat di tiang masjid. Dan kita tahu apabila Nabi SAW mempunyai tawanan, Nabi sangat-sangat menjaga hubungan orang-orang Islam dengan tawanan-tawanan perang. Nabi merintahkan orang Islam untuk berbuat kebaikan, melayan mereka dengan cara yang baik walaupun mereka itu tawanan perang yang tidak Islam. So daripada kisah-kisah pun kita tahu ada juga yang masuk Islam. Tawanan-tawanan perang yang masuk Islam disebabkan layanan baik, dan kita percaya orang Islam pada waktu itu pun berdakwah. Sahabat-sahabat berdakwah juga kepada mereka. Contohnya Sumamah Ibnu Attal. Sumamah ini diikat selama 3 hari 3 malam di tiang Masjid Nabawi. Dan pada waktu itu kita percaya dia diberikan layanan yang baik oleh orang-orang Islam, oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari ketiga, Sumamah ni dia keluar dari masjid, dia dibebaskan. Dia keluar sekejap, lepas tu dia patah balik dekat Masjid Nabawi, lepas tu dia declare ataupun dia lafazkan syahadah. Dia masuk Islam. Ada orang tanya, kenapa kamu tak syahadah aja masa dia diikat kat tiang masjid kan? Kenapa tak syahadah aja? Kenapa kena keluar dulu, lepas tu patah balik baru syahadah? So Sumamah dia jawab, dia kata dia tak nak. Nanti orang kata kalau dia syahadah masa dia diikat kat tiang masjid, nanti orang kata dia tu dipaksa untuk masuk Islam. Sumamah ni masuk Islam disebabkan dia dengan rela hati dia. Dia sedia untuk masuk Islam dengan pilihan hati dia sendiri, bukan dengan paksaan orang Islam. So ini juga sebenarnya menunjukkan tuan-tuan dan puan, satu keadaan yang mana tak ada masalah. Kita boleh benarkan orang-orang bukan Islam memasuki masjid-masjid kita selain daripada Masjidil Haram. Kalau Al-Quran sebut Masjidil Haram qat'i, tak boleh masuk Masjidil Haram orang-orang bukan Islam daripada dulu sampai sekarang, sampai hari kiamat. Allah sebut dalam surah At-Taubah surah 9 ayat 28, jangan benarkan mereka orang-orang musyrik itu memasuki ataupun mendekati Masjidil Haram selepas tahun ini. Masa itu ayat itu turun tahun 9 Hijrah. Selepas tahun 9 Hijrah, orang-orang bukan Islam tak boleh masuk Masjidil Haram. Ayat itu sebut Masjidil Haram, tak sebut masjid-masjid yang lain. So kita ambil pandangan ulama yang mengatakan bahawa orang-orang bukan Islam yang mematuhi peraturan ni, yang tidak menentang Islam, mereka boleh masuk ke dalam masjid-masjid, insya-Allah. Dan kalau dalam suasana negara kita, kalau boleh kita ikutlah peraturan pihak masjid. Kalau kena pakai tutup aurat, kena pakai tutup aurat. Yang penting juga selain daripada kebenaran dari segi agama, kalau boleh ikut juga prosedur yang ditetapkan oleh pihak masjid. Nabi SAW juga adalah seorang yang menerima hadiah daripada orang-orang yang memberikan hadiah kepada baginda. Contoh kisah daripada sirah. Abdullah ibnu Ibnu Al-As, seorang orang Islam dekat Madinah, dan yang mana
beliau Abdullah ni pernah mendengar Nabi berkata, berbuatlah kebaikan kepada jiran-jiran walaupun jiran itu tidak Islam. So untuk merealisasikan hadis Nabi itu, Abdullah dia sembelih kambing biri-biri, sembelih kambing biri, dia hadiahkan sembelihan itu kepada jiran dia yang merupakan seorang Yahudi yang tidak Islam. So dia nak sahut sabda Nabi itu kan, berbuat baikan kepada dan Muslim. Kepada jiran walaupun jiran itu tidak Islam. Salman Al-Farisi, okey, kisah Salman Al-Farisi. Asalnya adalah seorang Majusi. Seorang Majusi sebab tu dia berada di Parsi, dia seorang Majusi. Lepas tu dia merantau, dia menjadi Kristian. Kan dia menjadi dengan padri, beberapa orang padri, sehinggalah ada seorang padri yang terakhir yang meninggal dunia, dia cerita kat Salman, dia kata akan datang seorang nabi utusan terakhir. Padri ni ataupun pendeta ni mungkin orang yang berpeganglah kepada kitab sama ada Taurat ataupun Injil. Kata akan datang kedatangan Nabi yang terakhir, yang mana Nabi yang terakhir, Rasul terakhir ini dia tidak menerima sedekah. Dia menerima hadiah dan dia ada tanda-tanda kenabian di antara kedua-dua belah bahunya. Ada 3 tanda kenabian. Pendeta ni beritahu kepada Salman. So Salman dia dapat tahu perkara tu, dia pergi cari Nabi terakhir itu. Akhirnya Salman sampai di Madinah. Bila Salman sampai di Madinah, pada waktu itu Rasulullah SAW telah pun menjadi seorang pemimpin Madinah. Dan bila dia dapat berita Rasulullah adalah seorang rasul, kan, seorang rasul, pada waktu itu Islam sedang berkembang, Salman pergi jumpa Nabi dan pada waktu itu Salman bawa satu kurma. Dia pada awalnya, yang pertamanya dia nak sedekahkan kepada Nabi. Dia jumpa Rasul, dia kata kepada Rasulullah SAW, aku sedekahkan kurma ini kepada kamu dan juga kepada orang-orang Islam. Rasulullah ambil kurma tu, tapi Rasulullah tak terima, Rasulullah berikan kepada orang-orang lain. Sebab Rasulullah beritahu dia tidak terima sedekah. So dari situ Salman tahu, itu bukti yang pertama, Rasulullah adalah seorang Rasul, sebagaimana yang diberitahu kepada dia. Lepas tu Salman datang balik kepada Nabi, bawa juga kurma, dia kata pula kepada Nabi SAW, aku hadiahkan kurma ini kepada kamu dan orang-orang Islam. Rasulullah ambil kurma tu, Rasulullah makan kurma tu dan Rasulullah berikan juga makan kurma tu kepada orang-orang Islam yang lain, kan. So itu tanda yang kedua, Salman nampak pada Nabi SAW, Rasulullah menerima hadiah. Dan lepas itu satu lagi peristiwa, Salman nampak tanda kenabian pada bahu Nabi dan akhirnya Salman melafazkan syahadah. Salman masuk Islam. Dan Rasulullah SAW juga terima hadiah daripada raja-raja bukan Islam. Pada waktu baginda telah pun menjadi pemimpin Madinah, baginda juga mendapat pengiktirafan daripada raja-raja, termasuk raja-raja di luar kota Madinah. Antaranya ialah Raja Mesir. Seorang Raja Mesir menghadiahkan 2 orang budak perempuan kepada Nabi SAW. Dua orang perempuan kepada Nabi SAW dan Nabi terima pemberian hadiah tersebut. Dan Nabi juga berkahwin dengan salah seorang perempuan tersebut yang kita kenal sebagai Maria Kiptiah, yang menjadi isteri Nabi dan akhirnya mendapat seorang anak dengan Nabi, iaitu Ibrahim, anak Nabi SAW. So daripada kisah ini kita tahu bahawa Nabi SAW menerima hadiah daripada non-Muslim. Itu saya kongsikan ayat-ayat daripada Al-Quran yang mana sebenarnya kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang Islam, kita haruslah menghormati manusia di sekeliling kita, walaupun mungkin manusia itu, kawan-kawan kita itu tidak Islam. Sebab Allah sendiri sebagai Tuhan sekalian alam, Allah juga memuliakan, menghormati makhluk ciptaan dia, iaitu manusia. Sebagaimana dalam surah yang ke-17, surah Al-Isra ayat 70, dan sesungguhnya dan kami memuliakan anak-anak Adam, Bani Adam. Allah memuliakan manusia, ciptaannya. Malah bila Nabi Adam AS diciptakan, Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, kan. Allah merintahkan malaikat untuk memuliakan Nabi Adam AS dengan cara bersujud. Dan kita tahu sebenarnya Allah ciptakan kita semua manusia sebenarnya lahir fitrah. Dan dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 172, Allah ada mengatakan, dan Allah minta saksi semua roh manusia, dan siapa Tuhan kamu? Semua roh kita kata Tuhan Allah. Allah itu adalah Tuhan yang satu. Cuma Allah takdirkan tak semua orang lahir dalam keluarga Islam. Walaupun lahir fitrah, semua lahir Islam, tetapi mereka yang lahir dalam keluarga bukan Islam, akhirnya mereka jadi tidak Islam, walaupun mereka sebenarnya lahir fitrah. Satu contoh daripada hadis daripada Bukhari, pernah diceritakan pada waktu baginda di Madinah. Pada waktu tu baginda duduk dengan kawan-kawan, dengan sahabat-sahabat baginda. Lepas tu lalu satu rombongan orang-orang Yahudi yang bawa satu mayat. Mayat orang Yahudi. Lepas tu Nabi nampak rombongan tu, Nabi berdiri. Lepas rombongan tu berlalu, Nabi duduk balik. Sahabat pun ikut Nabi lah. Mereka berdiri, lepas tu mereka duduk. Ikut Nabi. So lepas tu sahabat tanya kepada Nabi,
kenapa kau berdiri ya Rasulullah, kan? Padahal orang yang berlalu itu adalah orang Yahudi, bukan Islam. Mungkin juga orang itu adalah orang yang sangat-sangat menentang Islam, yang musuh Islam, kan? Tu apa Nabi kata, bukankah dia juga seorang manusia? Dan bukankah dia juga seorang manusia? So itu penghormatan Nabi kepada non-Muslim. Nabi juga SAW, Rasulullah SAW pernah memuji Khalid bin Al-Walid sewaktu Khalid belum Islam. Dalam satu kisah, masa peristiwa sebelum Fatul Mekah, Nabi dia berjumpa dengan adik kepada Khalid, iaitu Walid bin Al-Walid. Walid ni dah masuk Islam, adik kepada Khalid. So Nabi kata pada Walid, alangkah bagusnya kalau Khalid ni masuk Islam. Sebab Khalid ni hebat dari segi ketenteraan dia, sebagai seorang panglima yang hebat, banyak kepakaran dia dari segi ketenteraan, kepahlawanan dia, keberanian dia dan sebagainya. Alangkah beruntungnya kalau Khalid itu menjadi seorang Islam. Padahal pada waktu itu Khalid ni antara orang yang sangat-sangat hebat tentang Islam, dan dia panglima kepada beberapa peperangan orang bukan Islam tentang Islam. Dalam perang Uhud, kita tahu perang Uhud begitu hebatnya, begitu dahsyatnya ujian kepada orang Islam menghadapi kekalahan di tangan orang kafir. Antaranya melalui Khalid Al-Walid yang memimpin orang musyrikin pada waktu itu. Khalid juga antara ketua masa perang Khandaq dan juga beberapa perang yang lain. Tetapi Nabi memuji Khalid. Alhamdulillah, akhirnya Allah berikan hidayah kepada Khalid Al-Walid, dan kita tahu lepas Khalid masuk Islam, besar jasa Khalid Al-Walid kepada Islam. Mut'im bin Adi, sebagaimana yang saya share awal tadi kan, Mut'im bin Adi ini adalah seorang bukan Islam yang memberikan perlindungan kepada Nabi SAW. Dan apabila berlaku perang Badar, umat Islam menang dan umat Islam banyak dapat tawanan perang. Bila Rasulullah tengok tawanan perang Badar, Rasulullah teringatkan Mut'im bin Adi, dan Rasulullah bersabda, kalaulah Mut'im bin Adi pada waktu itu ada, masih hidup, dan meminta untuk menebus ataupun membebaskan semua tawanan perang ni, aku akan bebaskan semua tawanan perang ni. So Nabi SAW sangat menghormati Mut'im bin Adi, walaupun pada waktu itu ataupun walaupun Mut'im bin Adi itu tidak Islam kan, tidak Islam. Raja Najasyi menjadi wali Rasulullah SAW pada satu peristiwa. Nabi SAW berkahwin. Pada waktu itu umat Islam berlindung di bawah Raja Najasyi di Habsyah. Antaranya ialah Ramlah ataupun Ummu Habibah binti Abu Sufyan, anak Abu Sufyan yang masa itu sudah Islam. Dia masa itu Ummu Habibah dengan suami dia Islam. Lepas tu mereka bercerai sebab suami kepada Ummu Habibah dia masuk Kristian. Dia masuk agama Nasrani. Dan akhirnya Rasulullah mengahwini Ummu Habibah, anak Abu Sufyan, dan Raja Najasyi. Rasulullah minta Raja Najasyi untuk menjadi wali baginda. Walaupun Raja Najasyi itu agamanya Nasrani kan, agama Kristian kan, walaupun tidak Islam. Sebagai penghormatan Nabi SAW kepada Raja Najasyi yang menjadi pelindung kepada umat Islam di Habsyah. Okey, yang ni peristiwa berlaku pada perang Khaybar. Selepas perang Khaybar, umat Islam mencapai kemenangan. Umat Islam mendapat banyak harta rampasan perang, kan? Dan antara yang dijumpai juga malah beberapa cabisan ataupun helaian kitab Taurat yang dipunyai oleh orang Yahudi lah. So Nabi dan para sahabat balik Madinah bawa semua rampasan perang, termasuklah helaian-helaian kitab Taurat tu. Lepas tu orang Yahudi dapat tahu ada helaian kitab Taurat tu, mereka jumpa Nabi, mereka minta balik, nak balik helaian kitab Taurat tu, dan Nabi pulang balik kitab Taurat tu sebagai menghormati orang bukan Islam, sebagai menghormati kepercayaan mereka, walaupun mereka itu tidak Islam, walaupun mereka itu bermusuh dengan orang Islam. Itulah penghormatan Nabi SAW sebagai pemimpin masyarakat di Madinah terhadap orang-orang bukan Islam di sekeliling baginda. Dan kita percaya insya-Allah Nabi sebenarnya berdakwah kepada mereka ya. Dan ini yang kita katakan hebatnya akhlak Nabi, hebatnya interaksi Nabi dengan non-Muslim. Walaupun non-Muslim itu menyakiti Nabi sama ada secara fizikal dengan kata-kata dan sebagainya, tapi Nabi memaafkan mereka. Dan Nabi melakukan kebaikan kepada mereka. Sebagai contoh, penentangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah waktu baginda ke Taif, berdakwah kepada orang Taif, mengajak mereka kepada Islam. Dan kita tahu Nabi SAW bukan setakat dicerca, dihina, dimaki oleh orang Taif, tetapi baginda dibaling batu oleh kanak-kanak di Taif, yang mana sangat-sangat hebat kecederaan Nabi SAW. Alhamdulillah, dengan kemaafan Nabi, dengan akhlak hebat Nabi, mereka generasi lepas itu orang-orang Taif semua masuk Islam. Hebatnya kemaafan Nabi SAW, dan wajar sangatlah kita contohi. Nabi berikan kemaafan kepada Abu Sufyan dan Ikrimah, dua orang yang sangat-sangat hebat menentang Islam. Abu Sufyan pun pemimpin kepada orang-orang musyrik Quraisy yang awal dakwah Nabi untuk menghancurkan agama Islam, mengetuai perang Uhud, perang Khandaq dan sebagainya. Dan kita tahu Nabi SAW memaafkan Abu Sufyan pada peristiwa Fathul Mekah. Nabi maafkan Abu Sufyan, walaupun Abu Sufyan itu sangat-sangat hebat menentang Islam, tapi Nabi SAW memberikan kemaafan kepada Abu Sufyan dan juga Hindu. Dan akhirnya Abu Sufyan dan Hindu masuk Islam dengan hidayah Allah.
mereka mati dalam badan Islam. Ikrimah bin Abu Jahal. Kan kalau kita baca sirah, orang cakap jahat pun macam ayah dia juga kejahatan dia. Masa peristiwa Fathul Mekah, Ikrimah lari. Dia nak larikan diri kan, sampai ke satu tempat di pantai. Dia nak naik kapal lah. Isteri dia kejar dia. Isteri dia kejar dia kata, dia ajak Ikrimah pulang balik ke Mekah sebab dia kata Rasulullah SAW bersedia untuk memaafkan Ikrimah. So Ikrimah balik ke Mekah kan, diberikan kemaafan oleh Nabi SAW. Ikrimah masuk Islam. Dan kita tahu Ikrimah ni antara orang yang syahid di medan perang, perang Yarmouk. Kan? Walaupun asalnya seorang yang hebat sangat tentang Islam, tetapi akhirnya mati dalam keadaan syahid. Masya Allah. Kita keliling kita ni, kita mungkin nampak banyak orang-orang yang menentang Islam dalam negara, keluar negara kan. Tapi dengan hidayah Allah, anytime mereka ni boleh menjadi orang lebih baik daripada kita. Tapi kita kena laksanakan tugas kita lah. Kita kena sampaikan Islam, tunjukkan contoh yang baik, interaksi yang baik dengan mereka. Mudah-mudahan mereka dapat hidayah daripada Allah SWT. Mereka menjadi orang yang hebat juga dalam agama Islam. Perempuan Yahudi membawa bibi baca daripada Bukhari dan Muslim. Kisah dia pada waktu baginda di Madinah, pernah satu peristiwa, ada seorang perempuan Yahudi ni, dia bawa makanan daging biri-biri ni yang mengandungi racun. Nabi tak tahu Nabi makan. Lepas tu Nabi terasa racun tu. Nabi panggil balik perempuan tu, kenapa letak racun kan? Perempuan tu kata dia nak bunuh Nabi. Tapi Nabi kata balik kepada perempuan tu, kamu tidak akan sekali dapat bunuh aku. Lepas tu Nabi maafkan dia. Nabi lepaskan dia. Nabi lepaskan perempuan tu. Walaupun sahabat-sahabat sangat-sangat risau keadaan Nabi kan, dan juga mereka kalau boleh nak tangkap perempuan Yahudi tu, nak jatuhkan hukuman sebab nak bunuh Nabi. Tapi Nabi memaafkan perempuan Yahudi tersebut. Okey, kisah laki mengurus pedang Rasulullah SAW pada waktu dalam satu peperangan juga pada waktu baginda sebagai seorang pemimpin Madinah. Pada waktu itu di satu tempat orang Islam berehat dan Nabi gantung pedang dia. Tiba-tiba datang seorang lelaki bukan Islam, dia ambil pedang Nabi, dia hunuskan Nabi dekat kepala Nabi. Dan dia kata kepada Nabi SAW, siapakah yang boleh menyelamatkan kamu daripada aku bunuh? Rasulullah kata, Allah. Orang tu tanya balik kepada Nabi, siapakah yang dapat selamatkan kamu daripada aku bunuh kamu? Rasulullah SAW menjawab, Allah. Dan Nabi lepaskan dia. Nabi tak apa-apakan dia. Walaupun lelaki tu ada hasrat untuk bunuh Nabi. So itu juga kemaafan yang Nabi berikan kepada orang yang menentang baginda, orang yang nak bunuh baginda. Okay, ini pun peristiwa di Madinah yang mana pernah satu ketika orang Yahudi dia datang kepada Nabi SAW, dia ucapkan Assalamualaikum. Apa maksud Assalamualaikum? Maut ke atas kamu. Matilah kamu. Yang bahasa kita lah. Matilah kamu. Maut ke atas kamu. Kalau yang sepatutnya ucapannya kita sebagai seorang Islam, Assalamualaikum. Sejahtera ke atas kamu. Tapi ini Assalamualaikum. So orang Islam pada waktu dengar orang Yahudi itu cakap, mereka sangat-sangat marah. Orang Yahudi itu, mereka kalau boleh menangkap Yahudi itu kan, nak jatuhkan hukuman. Sebab menghina pemimpin negara kan Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah kata kat sahabat bagi dia maafkan orang Yahudi tersebut, dan bagi dia balas semula dengan ucapan wa'alaikum. Itu cara Nabi ajar kita. Nabi maafkan orang-orang bukan Islam yang menghina baginda SAW. So dalam perniagaan Madinah tu pun kita tahu Nabi SAW sangat-sangat menjaga hubungan antara agama yang mana orang-orang bukan Islam ini pun diberikan jaminan dari sudut keadilan, kebebasan dan sebagainya. Dari sudut politik, dari sudut ekonomi, dari sudut sosial, dari segi agama, dari segi penglibatan mereka dalam masyarakat dan sebagainya. Dan mereka itu adalah orang-orang yang digelar kafir zimmi. Mereka yang Al-Zimah ni adalah mereka yang mengikat perjanjian dengan orang-orang Islam yang berada dalam negara Islam, dan selagi mana mereka patuh kepada perjanjian tersebut, orang-orang Islam sekali-kali tidak boleh mengapa-apakan mereka, tidak boleh membunuh mereka. Sehingga kan ada hadis-hadis Nabi SAW yang Nabi mengatakan sesiapa yang membunuh orang-orang yang mu'ahad ataupun al-zimah yang mempunyai perjanjian dengan orang Islam, mereka tidak akan cium bau syurga. Nabi sangat-sangat menjaga orang-orang bukan Islam yang mempunyai perjanjian dalam negara Islam pada waktu itu di Madinah. Orang Yahudi, orang Nasrani yang ikut undang-undang, Nabi tidak apa-apakan mereka. Malah Nabi sangat-sangat menjaga mereka. Ayat panduan untuk kita daripada surah Al-Maidah ayat 5 ayat 8, Allah berfirman, dan janganlah kamu membenci suatu kaum sehingga kamu tidak berlaku adil kepada mereka. Itu Allah perintahkan kepada kita kan. Kalau kita benci satu kaum pun janganlah kita tak berlaku adil. Kalau kita tak suka pun non-Muslim, janganlah kita tak berlaku adil kepada mereka. Adil tu sangat-sangat penting dalam hubungan kita dengan non-Muslim. Apatah lagi kalau kita ni berada dalam satu keadaan Islam memerintah, Islam memerintah negara. So itu juga panduan Nabi apabila Nabi berinteraksi dengan non-Muslim yang berada di bawah naungan pemerintahan baginda. Dan Nabi SAW ataupun Al-Quran sendiri mengajar kita untuk kita tidak memaksa orang-orang bukan Islam untuk masuk Islam.
sebagaimana pada waktu baginda di Madinah. Pernah juga satu keadaan yang mana Nabi nak sangat kan orang-orang muka Islam ni masuk Islam. Nabi pun masa tu dah jadi pemerintah negara. Kan. Patutnya Nabi ada power, ada kuasa untuk menukar agama orang-orang Yahudi ke Nasrani ke yang tidak Islam kepada Islam. Tapi Allah turun ayat. Allah turun ayat kepada Nabi dalam surah Yunus. Surah 10 ayat 9. Allah berfirman, kalau Allah kehendaki, Allah boleh jadikan semua manusia kan atas muka bumi ini kulluhum jami'ah, semuanya Islam. Semuanya taat perintah Allah, semuanya umat yang satu. Tetapi Allah tak jadikan begitu. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu min. Apakah kamu Muhammad hendak mengislamkan, hendak memaksa semua menjadi Islam? Kan seolah-olah macam Allah tegur Nabi kan. Masa tu Nabi semangat nak semua orang masuk Islam kan. Allah tegur Nabi, Allah turun ayat ni. Adakah kamu mahu memaksa semua orang untuk menjadi Islam? Yakunu semua tu menjadi orang Islam. So menunjukkan kepada kita tuan-tuan dan puan, bila kita sampaikan Islam ni, kita sampaikan dengan cara yang berhikmah, dalam keadaan kita tidak memaksa. Kalau mereka dapat hidayah, alhamdulillah. Kan? Tapi kalau mereka tak dapat hidayah, mereka tak nak masuk Islam, tak mengapa. Tugas kita hanyalah menyampaikan. Okay, insya-Allah. Kisah Abu Rafi' Al-Qibti, seorang utusan Quraisy yang dihantar oleh orang Quraisy untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Abu Rafi' ni jumpa je Nabi, kan? Terus Rafi' rasa macam dia suka Islam. Dan dia rasa Islam agama yang benar, kan? Dia suka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia kata kepada Nabi, boleh tak aku nak masuk Islam? Aku tak nak balik ke tempat aku, kan? Tak nak balik ke Mekah. Nabi kata dekat Abu Rafi' ni, aku kena patuh kepada peraturan. Sebab masa tu peraturan kalau ada satu kaum tu hantar utusan tu tidak boleh diapa-apakan. Dia kena balik ke tempat asal dia. Tempat dia dihantar. Itu budaya ataupun adat masa tu. Abu Rafi' tu dia balik ke Mekah. Lepas tu dah settle dia punya urusan dia dengan kaum Quraisy, dia pergi balik ke Madinah dan dia declare syahadah. Dia ucap syahadah, dia masuk Islam. So macam mana Nabi SAW dia menjaga, dia setia dengan perjanjian dengan non-Muslim. Walaupun non-Muslim yang memusuhi baginda. Kisah Huzaifah bin Yaman daripada Muslim. Huzaifah bin Yaman waktu sebelum berlaku perang Badar, Huzaifah bin Yaman berada di Mekah. Lepas tu dia dapat berita kan orang-orang bukan Islam, orang kafir Quraisy dia nak pergi perang, nak pergi serang orang Islam dekat Madinah. So Huzaifah pun dia masa tu dia nak join orang Madinah untuk berperang dengan orang Mekah Islam. Lepas tu masa tu dekat Mekah dia dapat orang Quraisy dapat tahu Huzaifah nak pergi Madinah. Dia di Madinah sebab dia just balik je kat Madinah sebab itu sekarang di tempat tinggal dia, dan dia tidak akan menyertai peperangan. Dia bukan nak join perang Badar. So disebabkan kata-kata tersebut, akhirnya Huzaifah dibenarkan untuk pulang ke Madinah. Dan bila dia ke Madinah, dia cerita kat Nabi SAW apa yang berlaku. Kan? Dia kata apa yang dia kata kat orang Quraisy kan. So Nabi benarkan Huzaifah untuk tidak ikut perang. Maknanya pegang pada kata-kata dia. Walaupun pada waktu itu umat Islam sangat-sangat perlukan orang kan, untuk pergi perang kan. Masa tu umat Islam tak ramai. Yang pergi pun 300 orang je, berlawan dengan 1000 orang Quraisy. Kan? Tetapi disebabkan Nabi setia dengan perjanjian, dengan budaya ataupun keadaan masa tu yang sangat dari segi hubungan antara kabilah ni sangat Nabi jaga. Nabi kata Huzaifah, Nabi benarkan dia untuk tidak ikut serta dalam perang Badar. So Nabi seorang yang sangat setia dengan perjanjian dengan non-Muslim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sewajarnya kita menjadikan Nabi SAW sebagai contoh tauladan kita. Bila kita berinteraksi, bila kita termasuk dalam usaha kita untuk berinteraksi dengan non-Muslim, untuk kita sampaikan Islam kepada mereka. Dan apa yang Nabi buat sebenarnya adalah berdasarkan panduan Al-Quran yang Nabi tunjukkan kepada kita, sama ada melalui perkataan baginda ataupun perbuatan baginda, dan juga melalui pengiktirafan baginda yang kita tahu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan puan, mari kita teruskan tugas kita sebagai seorang dai, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita meneruskan tugas Nabi. Kita adalah umat yang terbaik, Allah katakan, yang mengajak manusia kepada Islam, melakukan amal ma'ruf nahi munkar, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Allah kata kita ini umat yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nak jadi umat yang terbaik, kita kena mengajak manusia kepada yang ma'ruf. Ma'ruf yang terbesar ialah mengajak manusia sembah Allah Tuhan yang satu, mencegah manusia daripada yang mungkar. Mungkar yang terbesar ialah kita mencegah mereka daripada syirik, dan satu-satunya dosa yang Allah tidak ampun, dan kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mantapkan hubungan kita juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan contoh tauladan daripada Nabi SAW yang kita ikuti dalam kita berinteraksi dengan non-Muslim, kita mengajak mereka kepada Islam, mudah-mudahan lebih ramai orang-orang sekeliling kita yang akan akhirnya bersama kita dalam Islam, dalam agama Islam, insya-Allah. Itu